Okey, tak cukup dengan laporan daripada selatan tanah air, kita bawakan pakar dan bekas pemain kebangsaan iaitu Asmawi Bakiri. Hai Mawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Su. Okey, sorry ganggu Mawi sedang berbuka puasa. Tapi bukan apa Mawi, tak cukup semalam Ya, dengar Mawi berceloteh dalam pre dan juga post show bagi game antara JD dan juga Kawasaki. Jadi kita nak ya. tahu Mawi, kita tahu bahawa sekarang ni kita lihat reputasi Kawasaki, keputusan yang berjaya direkodkan JDT itu boleh kita katakan boleh dibanggakan lah. So walaupun tadi Benjamin Mora ada kongsikan bahawa apa yang berlaku bukan filosofi dia, sebenarnya itu adalah filosofi JDT. Tapi Mawi lihat game Ya. yang dipamerkan itu memang adalah plan untuk JDT dapat keputusan seri dengan Kawasaki. Okey, menarik, Su. Okey, betul. Saya setuju apa yang cuba Su terangkan untuk berkaitan kejadian perlawanan Hmm. semalam ni, Su. Hmm. Betul. Nampak Bujamin Mora, Farizal, semua akan berterima kasih dan semua akan mengikuti cara apa yang berlaku yang telah dilakukan oleh TMJ. Tahniah TMJ, tahniah JDT yang pertama kali. Okey. So, kita melihat semalam apa perancangan plan yang Benjamin Mora untuk lakukan hanya dengan berdepan dengan Kawasaki itu cukup berbeza ketika menentang dua pasukan awal iaitu Guangzhou dan Ulsan Hyundai. Hmm. Kita dapat lihat bahawa setiap kali perlawanan filosofi Benjamin Mora sendiri of course mencari kemenangan yang paling penting di laman sendiri, di tempat sendiri. Ini Hmm. peluang JDT. Hmm. Tapi mungkin sedikit semalam perubahan tu sikit berlaku kerana kita dapat lihat kita kena ada fakta dan data statistik analisis tu mesti balance dengan tim yang kita nak lawan tu. By head to head semalam sebelum kejadian perlawanan memang betul bukan banyak memihak kepada Kawasaki tetapi dia lebih kepada Kawasaki punya story dan statistik data tu kuat kepada mereka. Tetapi balik kepada perlawanan sebenar, di dalam perlawanan lebih memihak kepada JDT dari segi match head to head dan perlawanan sendiri. Itu terbukti Su, kalau Hmm. kita recall balik sedikit dengan faktor statistik selepas perlawanan semua tu kita dapat lihat 8 shot daripada JDT, 6 daripada Kawasaki. Hmm. Shot on target tak ada terus ke arah JDT. JDT satu on target. Hmm. So dekat sini plan ataupun falsafah kedua perlawanan malam tadi melibatkan jurulatih Oneki juga dengan Benjamin Mora adalah perang taktikal dan pemain head to head yang saya anggap siapa peluang kosong ke 15 minit itu menjayakan gol dia akan menang. Ya. Pasal tu saya punya penjelasan awal ramalan saya mengambil pendekatan 50-50 kerana saya dapat lihat saingan kedua pasukan ini seimbang dan Hmm. memihak lebih kepada JDT adalah kerana sekali lagi Hmm. faktor main di stadium JDT dan penyokong yang banyak bantu JDT bermain baik semalam. Betul, auranya luar biasa. Okey, Mawi, sebelum kita nak sentuh tentang apa yang Mawi katakan tadi, tak ada shot on target pun daripada Kawasaki. Ya. Mungkin kita nak sentuh sedikit, Mawi boleh explain lebih sikit tentang kegagalan Fernando Forestieri dan juga Beksen untuk membolosi gawang Kawasaki. Macam mana pandangan Mawi? Ya, betul Su. Okey, Hmm. kekuatan JDT, falsafah, filosofi dia JDT about win, pasal menang ni adalah because kerana dia ada individu. It's not Hmm. team lagi dia pergi ke individu penjaga gol iaitu Bersen dan Forestieri. Apabila kita lihat kedua pemain ini dirantai, diikat, diblok untuk menjayakan gol, so JDT cannot get goal, dia tak boleh dapatkan jaringan melalui dua individu ini. Tetapi yang lebih menarik percaturan perlawanan untuk menentang barisan terkuat empat defender Kawasaki itu sebenarnya menarik. Best kita tengok semalam Hmm. kerana sebelum ni seperti PC sebelum perlawanan Oneki lebih tertarik bercakap pasal dia tak kisah pun pasal dua orang ni, dia lebih kisahkan pada pasukan dia dan bermain cara dia. Tapi semalam betul dua pemain ini dirantai sebenarnya. Saya lihat betul Forestieri dan Bersen tidak mendapatkan ruang yang lebih luas, yang lebih terbuka untuk pergi menjaringkan gol kerana dia telah dirantai, dimaki kerana semalam punya formasi untuk Kawasaki dia lebih main kepada 4-1-4-1 itu 4-5-1, lebihkan bertahan untuk imbang dua striker JDT. Tetapi apapun walaupun tidak mencapai target sebagai penjaring gol, masih lagi ada 4 gol untuk Bersen, 2 Forestieri yang saya anggap 1 gol sendiri itu daripada Forestieri. Hmm. Dan saya jangkakan jika pemain ini diberi lagi ruang tanpa kawalan ketat oleh Kawasaki untuk perlawanan seterusnya, mereka akan menjadikan gol.
Okey, sedikit Mawi pendek sikitlah nak tahu Mawi punya pertahanan Kawasaki berbanding pertahanan JDT. Kalau ikutkan 0-0 seimbanglah. Ya. Mawi rasa? Untuk kedua-dua pertahanan, untuk JDT, ya betul. Cukup berdisplay, cukup lebih menerapkan sedikit bertahan dan melalui attacking. Kerana kita balik Samsul, Sean Lowry, Cobbing, Mat Davis, Arif Aiman akan turun sebagai defend 5. Dia main floating 3-5-2. Bila jadi defend 5 orang jadi bertahan, campur Nasrul Insaf, saya rasa 6 orang. Itu yang terbaik untuk JDT kerana mereka boleh bertahan menyekat itu penyerang sensasi mereka Marcinho dengan Damio. Itu yang perkara lebih penting, dan campur Farizal Malias masuk dalam goalkeeper. So 7 pemain bertahanan, ketiga bertahan ini membantu JDT untuk bertahan dengan baik. Yang lebih penting, tidak dibolusi. The best 7. Okey. Jadi Mawi, untuk aksi keempat nanti, Mawi lihat kita akan lawan Kawasaki lagi kan. So Mawi lihat the best 7 ni perlu kita kekalkan dalam line up yang sama, atau mungkin ada sedikit pertukaran yang Mawi harapkan, mungkin Safawi Rashid ataupun Ramadan Saifullah pula diberikan peluang untuk start the game. Okey, kalau saya sendiri melihat mesti nak ada pertukaran kerana faktor bermain 3 game berturut-turut selang 3 hari ini perlukan percaturan itu. Tetapi of course Menjamin Murad lebih tahu nampak menilai kat mana nak buat pertukaran itu. 3 game 2 kali saja pertukaran melibatkan satu pemain. Mungkin kali ini mungkin boleh berlaku untuk Safawi ataupun Ramadan, kerana saya menyentuh sikit faktor kelibat Arif Aiman yang dalam ikut konsisten agak menurun ketika ini. Taraf Arif Aiman bermain agak sedikit longgar dan menurun. Mungkin percaturan itu boleh dibuat dan terpulang kepada Benjamin Murad, kerana saya lihat faktor sekali lagi ini melibatkan taktikal dan melibatkan pemain yang akan diturunkan untuk imbangi dengan tim lawan. Dan sekali lagi faktor JDT di stadium JDT, mereka perlu mengekalkan corak permainan menyerang mereka ini untuk mencapai kemenangan. Okey Mawi, ini betul tak Mawi? Sekarang ni lepas dah ikat Kawasaki dengan keputusan seri, ramai sebenarnya kat luar sana tu yang mengharapkan okey, lepas ni memang JDT boleh belasah ni Kawasaki. Kalau tak menang besar pun kita ramai yang mengharapkan dapat satu gol lah kan. 3 mata menentang Kawasaki. So ada tak apa-apa yang Mawi lihat mungkin ada lompong, kelemahan Kawasaki yang mungkin boleh jadi advantage lah pada JDT dan anak buahnya? Okey, macam ni Su. Sebelum perlawanan ini kita lihat pemain. Saya tengok dulu kesebelasan utama Kawasaki ketika bermain first game ini. Jika dia mengekalkan pemain yang sama, JDT ada peluang pergi menjadikan gol. Tetapi jika Kawasaki membuat pertukaran minit ke-80 lebih tadi, semalam kemarin dia menukarkan dan membawa masuk pemain penjaring gol mereka, iaitu Kurumaya masuk, nombor 24 masuk, nombor 11 masuk, Yu dengan Migasi. Ini pemain-pemain Kawasaki yang ada talent ataupun ada peluang pergi menjadikan gol. Jika dia ubah lawan JDT, dia turunkan pemain begitu, JDT agak sukar untuk pergi dan mendapatkan gol. Tetapi jika Kawasaki tidak menurunkan 4 pemain ini untuk dalam kesebelasan utama, JDT ada peluang untuk menjadikan gol. Jadi kita mengharapkan bukan saja ada baki 3 perlawanan. Dengan Kawasaki sebenarnya kita mengharapkan mereka dapat 1 mata pun lagi pun sudah cukup, menang is a bonus. Tapi 2 baki perlawanan itu kita mengharapkan JDT menang dan seterusnya layak di peringkat kedua. Itu yang terbaik. Jadi bagi Mawi memang tak perlu kita nak berlebih-lebihan, asalkan dapat 1 mata dah cukup Mawi. Alright. Yes, betul. Terima kasih Mawi. Kita akan mungkin jumpa lagi lepas game menentang Kawasaki nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.